المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى خصوص الروح العالم العلامة الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره، ثم إلى خصوص الروح العالم العلامة الشيخ عثمان البنتيانا ابن حجي شهاب الدين البنجاري رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة، واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik beserta hidayah daripada Tuhan, kita dihimpunkan dalam majlis ilmu pada ketika ini. Mudah-mudahan segala amal-amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat jadi bantuan serta bekalan dan pertolongan kepada kita di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala alaih, yang diterjemahkan oleh Syekh Uthman Al-Puntiana Ibn Shihabuddin Al-Banjari rahimahullah ta'ala alaih wa qaddasallahu suruh. Sambung daripada pengajian kita pada yang lalu, muka surat 3 syahadat, 3 baris daripada atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullah ta'ala, syahdan ini satu perkara yang penting.
Maka jika menghendaki engkau akan taubat, kalau kita nak bertaubat, dan sudah tentu kita perlu kepada taubat, kerana taubat ni dia seumpama bumi. Kalaulah bumi ni tak ada, maka binaan-binaan di atas bumi ni pun tak ada. Begitu juga taubat, kalau kita tak bertaubat, maka tidak ada maqam-maqam yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita. Tidak ada maqam taqwa, tidak ada maqam wara', tidak ada maqam zahid dan sebagainya. Jadi kita kena bertaubat hari-hari. Sampai mana? Sampai kita mati. Kerana taubat ni dia ada bidayah dia dan dia ada nihayah dia. Bidayah tu permulaan, nihayah tu pengesut. Mula-mula kita bertaubat daripada segala dosa-dosa besar. Ni nihayah taubat, bidayah taubat, permulaan taubat. Kita ingat balik dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kita kena kenal dosa-dosa besar dan yang mana dosa-dosa kecil. Mana dosa yang kita selalu lakukan, mana dosa yang jarang-jarang kita lakukan. Kita bertaubat dengan makna kita berhenti. Aku tak mau buat dah benda ni. Tu taubat. Tak mau buat. Tu. Kalau kita mengumpat, maksud bertaubat daripada mengumpat tu hati kita tak mau mengumpat dah. Mulai dari hari ini aku tak mau mengumpat, berhenti mengumpat. Kemudian kita paksa hati kita menyesal dengan perbuatan kita mengumpat orang tu, dengan kita mendalami ilmu-ilmu yang bersangkut paut tentang dosa-dosa mengumpat, yang bersangkut paut tentang azab siksa mengumpat dan sebagainya, supaya dibukakan hati kita, supaya ilmu tu jadi sebab Tuhan buka hati kita takut untuk mengumpat. Kemudian kita bersungguh-sungguh memenuhi syarat taubat, mengumpat dan juga dosa-dosa besar yang lain. Kemudian apabila habis, kita dah kesan pada diri kita tak buat dah dosa besar, kita bertobat pula daripada dosa-dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil, semua kita bertobat sekaligus lah. Tapi taubat tu dia bukan ada henti dia. Selagi mana tak mati, lagi itulah tak boleh kita berhenti bertobat. Kemudian apabila selesai kita dosa besar, dosa kecil, kita bertobat daripada makruhat, benda-benda yang Tuhan benci. Kerana apabila taubat kita ni sempurna syarat-syarat dia, Tuhan angkat-angkat maqam kita. Kita akan lebih beradab dengan Tuhan. Kita akan jadi orang baik. Tu. Punca tak jadi orang baik ni, dua. Loklak. Daripada muda sampai ketua, loklak. No? Pasal tak sempurna taubat. Kalau taubat sempurna, dia akan naik. Dia akan sendiri, dia akan jadi sendiri. Bandingan dia macam umur kita. Dulu kita waktu kecil, waktu umur 5 tahun, 4 tahun, bukan pakai seluar. Umur 3 tahun kita nak keluar rumah bogeh. Nasib baik ada pampers. Kalau tak ada pampers, nak berak pun berak depan orang. Malu tak? Tak malu. Tapi apabila mai umur kita 45, biasa keluar rumah tak pakai kain. Keluar beli ayam malas pakai kain no? Keluar gitu. Pergi ikut jalan ampang tu naik motor tak pakai apa. Biasa tak? Tak biasa, malu. Tu dari segi rohani kita. Malu dengan makhluk. Begitu juga apabila kita sempurnakan taubat, rohani kita jadi elok-elok, kita malu dengan Tuhan. Apabila kemuncak malu tu, maka kita akan bertaubat daripada makruhat, benda-benda yang Tuhan benci. Kemudian kita akan bertaubat benda-benda khilaful aula. Khilaful aula ni yang menyalahi lebih utama. Nabi tak pernah buat benda ni. Contohnya, kita masuk ke dalam masjid, kita tak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ni dah tinggi dah. Tapi masuk masih lagi dalam nihayah taubat, dalam bidayah taubat, permulaan orang bertaubat. Masuk masjid, Allah, ya Allah, lupa tak sembahyang tahiyatul masjid, ya Allah, bersembang dalam masjid tadi, padahal bukan berdosa, tapi adab dengan Tuhan. Kerana hubungan kita dengan Allah makin dekat dengan sebab taubat. Tu nah. Kemudian apabila selesai kita bertobat daripada khilaful aula, kita bertobat
daripada keadaan diri kita ru'yatul hasanah. Orang panggil kita nampak diri kita ni baik. Ada bertobat tu pula, Allah, pasal apa lah aku rujub, pasal apa aku perasan. Tu. Kemudian daripada ru'yatul hasanah bertobat lagi. Kita berasa diri kita orang faqir fi zaman, orang yang berhajat, orang yang hebat, orang yang faqir berhajat kepada Allah pada zaman tu. Berasa diri kita hebat. Bertobat dengan sebab tu pula, pasal itu pula. Nah, kemudian kita bertobat daripada segala yang melintah di dalam hati kita yang lain daripada bukan menuntut redha Tuhan. Nak pergi sembahyang berhajat kepada pujian, nak pergi sembahyang nak pada harta, nak pergi mengajar nak sampul surat, apa saja benda yang lain daripada nak tuntut redha Tuhan melintah dalam hati kita, kita akan bertobat. Ini dinamakan bidayatut taubah, permulaan bertaubat. Jangan kita rasa kita tak buat dah benda maksiat sekarang ni. Kita dah tua, tak berzina, tak heret perempuan, tak gila janda, tak apalah, kan? No, kita baik. Tak perlu bertobat. Bukan. Bukan. No, bertobat terus. Cari selongkap keaiban kita. Selongkap segala maksiat-maksiat yang kita buat. Ada, hari ni ada, mesti ada. Hari ni buat maksiat. Tu nah. Kemudian sampai kepada nihayah taubat. Nihayah taubat ni apa dia? Setiap perkara yang melintah di dalam hati kita lain daripada ingat kepada Allah, kira dosa. Ni orang peringkat tinggi. Sebab tu waliullah semua bertobat. Waliullah yang Allah Ta'ala kurniakan karamah dah, dia pun bertobat. Buat apa bertobat? Dah wali dah. Kerana taubatlah yang mengangkat maqam mereka daripada satu keadaan wali kepada maqam wali yang lain dengan taubat tu. Bukan mereka buat dosa, tetapi adab mereka dengan Allah. Mereka teringat sesuatu benda yang lain daripada Allah. Mereka puji sesuatu benda yang lain daripada Allah. Mereka tengok cantik alam, cantik terpesona dengan alam. Hati mereka tak ingat Tuhan yang menjadikan alam, maka mereka bertaubat. Ni nihayatut taubah. Kita tak sampai lagi hak ni. Kita baru hak yang muharramat, orang panggil benda-benda yang haram. Tu, no? Jadi sebab itulah menghendaki engkau akan tobat, kena bertobat. Sebelum tidur sekali paksa diri kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lancarkan lidah kita dengan kalimah istighfar, astagfirullahalazim, sama ada pendek ataupun panjang. Ada orang yang tanya saya, yang mana bagus Ustaz? Kalimah taubat yang pendek ke ataupun yang panjang? Yang panjang lagi bagus. Kalau kita hafal, pendek bagus, tapi kalau adu pendek dengan panjang, panjang lagi bagus. Tu nak. Ada seorang kata istighfar kau pendek-pendek saja, kau panjang tak payah. Tu tak apa tepat dalam penyampaian tu. Istighfar semua bagus, tapi di antara pendek dengan panjang, bacaan dia yang panjang lagi bagus, kerana yang panjang lebih mendalam makna dia. Dan lebih bagus kita faham kalimah ataupun lafaz yang kita ucapkan tu. Tak faham pun tak apa, sebab kita tahu kata lafaz tu lafaz taubat, lafaz istighfar. Baik. Macam mana kita nak bertaubat tu? Maka sayugianya sepatutnya bagi engkau bahawa tiada sunyi, tiada lepas daripada tafakur sepanjang masa umur engkau. Sepanjang masa umur. Seperti tu kata. Cara dia iaitu kita tafakur, kita berfikir, kita muhasabah dengan masa-masa yang dilalui sepanjang umur kita. Mesti kita berjumpa dosa-dosa yang kita buat, dan mesti kita cuci dosa-dosa tu, mesti kita minta ampun dosa-dosa tersebut. Kerana Allah Ta'ala ni maha melihat, maha mengetahui. Allah Ta'ala lihat kita buat dosa, Allah Ta'ala tahu kita buat dosa, dan Tuhan akan balas. Dia bukan jenis pelupa. Lupa tu sifat kita. Sifat Allah mustahil lupa.
Setiap dosa yang kita buat mestilah dicuci dengan taubat. Seperti mana baju kita kotor mestilah dicuci dengan sebab kita basuh. Kalaulah baju tu kotor, kena darah lembu korban, kena darah kambing korban, ataupun kena najis, kita cemur saja, kita tak basuh sampai reput baju tu, dia takkan hilang najis tu. Begitulah dosa. Begitulah dosa. Orang yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan hadis mengatakan Nabi sehari 100 kali. Nabi dan Rasul juga Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa, dia pun tak buat dosa, terpelihara daripada dosa, pun bertaubat. Kita jauh mana daripada Nabi? Takkan Tuhan nak cuci macam tu dosa kita? Waktu kena faham. Tafakur, perlu pada tafakur. Malah untuk tafakur tidak akan berjumpa kesalahan kita dengan Tuhan. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, engkau fikirkan pada sesuatu yang engkau perbuat dalam hari engkau itu. Kita tafakur, kita fikir apa benda yang kita buat hari ini. Contohnya, hari ini kita buat apa? Mata kita kelin tak tengok punggung perempuan, ada kot. Tu lidah kita buka tak aib orang. Tu kita melangkah tak tempat-tempat mengumpat. Ini ni. Yang tu. Kemudian kata sebab tu saya kata bagus Covid. Bapa Khairul pakai duduk bersuluk habis dalam rumah. Maksiat terberhenti, beruk-beruk di hutan pun heran. Selalunya di Bukit Wang ni ada orang duduk berongkul dalam hutan. Tak ada. Pasal apa? Covid-19. Semua duduk rumah. Cuma kita lah nak ambil manfaat tu tak ke tak? Kalau orang yang rajin-rajin dia pun baca Quran, sampai sebulan 2 kali khatam. Bulan puasa pun tak boleh puas. Itu orang yang ambil manfaat. Kalau orang tak ambil manfaat, dia khatam Hindustan. Jemur dah duduk dalam rumah Ustaz. Pasal apa? Habis filem Hindustan saya tengok. Itu orang yang tak ambil manfaat. Kita jadi orang yang mengambil manfaat. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, fikir hari-hari yang kita buat. Maka jika sudah engkau fikirkan suatu yang engkau terbuat di dalam hari engkau itu, jika engkau dapat akan dia, akan pada hari itu taat, akan taat. Kita fikir-fikir, kita nampak pada hati kita apa yang kita buat tu. Dan kalaulah benda yang kita buat tu daripada taat, yakni kebajikan. Apa tu? Dan amal kebajikan atau tafsir taat tu, nak tafsir taat, amalan kebajikan yang kita buat tu. Habis itu maka hendaklah syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuat taat dan ibadat itu taat tu. Apabila kita dapati hari kita buat amal kebajikan, wajib, hendaklah tu wajib syar'i, tulis wajib. Hukum dia wajiblah syukur engkau. Terima kasih kita. Syukur macam mana? Iaitu yang pertama, lidah kita kata alhamdulillah Rabbil alamin. Yang kedua syukurnya iaitu hati kita kena ingat kebajikan yang kita buat itu adalah datang daripada taufik dan hidayah Allah. Tuhan bagi kat kita, bukan kuat upaya kita sendiri dah. Itu yang maksud syukur. Yang tu kita kena ingat tu. Hendaklah engkau syukur yang tu. Dan jika engkau dapati akan perbuat engkau pada hari itu maksiat dan dosa, kalaulah kita nampak pada tafakur kita tu yang aku buat ini maksiat dan yang aku buat ini dosa, maka hendaklah, yakni wajiblah engkau celakan dan hina nafsu engkau itu. Cela dan hina tu atas memperbuat yang demikian itu, demikian maksiat dan dosa. Tu wajib kita cela diri kita. Allah, aku pasal apa lah duk bergila bini orang tadi, contoh. Pasal apa lah aku pergi tengok gambar lucah tua-tua ni,
Pasal apalah aku pergi cerita buka aib orang, bodohnya aku. Tu celah. Pasal aku ni orang yang tak kenal untung. Tu. Itu celah. Kita biasa tak celah diri kita. Kalau kita tak biasa celah diri kita, kita tak biasa ketuk-ketuk kepala kita ni, bodohnya aku buat maksiat depan Tuhan. Memang bodoh sungguh orang yang buat kerja jahat depan Tuhan. Bodoh. Pencuri tu dia mencuri, biar tuan lena, tuan rumah lena, polis tak ada, baru dia mencuri. Dia tak sedang kata Tuhan duk tengok kan. Kita buat maksiat derhaka kepada Allah, Allah duk lihat dengan sifat melihat. Tu tak cerdik lah. Jadi kita celah diri kita. Apabila kita belajar celah diri dengan sebab kita buat maksiat, baru Tuhan akan hantarkan di dalam hati kita perasaan takut nak buat maksiat. Tu kita mengaji kitab ni amalan hati ni, semua hati dia pergi ke hati. Kalau macam kitab penawar pergi hati, dia ada zahir dia. Ni semua ke hati. Celah tu, celah diri itu sebab apa? Sebab nak bagi hati kita takut, hati kita rasa kita ni bodoh, hati kita rasa kita ni orang yang ingkar, orang yang kufur nikmat Tuhan. Tuhan layan kita baik, kita balas dengan dosa. Tu. Dan kesan dia mujarab. Memang kita akan bertukar jadi baik. Bukanlah maksud kita nak celah diri kita ni di tengah padang MPPK airport Padang tu, dalam bilik lah. Duduk sunyi-sunyi kita terpakul, pasal buat macam tu. Baik. Kena buat lah tu. Kalau tak buat, dia tak berubah. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, jadi kita tak bahas lah pasal apa nak mencela nafsu kita. Kalau terus dia kurang nafsu ni apa-apa, jadi kita baca tu biar ringan sikit. Kita biar ringan sikit, nak ambil mafhum dia. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, apabila kita celah diri kita dan istighfar ataupun astaghfirullah, ucaplah astaghfirullah apabila kita celah, mula daripada celah. Mulut kita sertakan astaghfirullah, yakni aku mohon ampun ya Allah, dan taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita pun kena mengaku, kena tetap, kena kejap, aku tak mau buat dah. Tu. Ni cerita taubat. Aku tak mau buat dah benda-benda macam ni. Hati kita tu taubat tu menyesal. Mula-mula memang dia tak akan menyesal, tapi kalau kita selalu buat macam ni, lama-lama Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Hati kita akan rasa menyesal dengan dosa yang kita buat. Kita malu, kita rasa susah hati, kerana tiap dosa akan menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan jauh, akan menyebabkan kita duduk di tempat orang yang dicela Allah. Bertukar nama kita tu daripada ahli taat kepada ahli maksiat. Bertukar nama kita sebab kita buat maksiat. Jadi semua ni besar-besar, benda-benda besar, lebih besar daripada urusan dunia. Sebab masalah yang kita timbulkan kita dengan Tuhan, bukan dengan polis, bukan dengan tentera, bukan dengan isteri, bukan dengan mak ayah, tapi dengan Tuhan, pemilik alam, pemilik kita. Masalah besar. Jadi perlulah kita tekan di dalam hati kita, aku tak mau buat dah. Insaf dengan benda maksiat yang kita buat tu. Taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dosa kita bersangkut paut dengan Allah. Kemudian kerana orang yang taubat daripada dosanya dengan syaratnya, syarat taubat. Apa syarat taubat? Kalau nak tulis, yang pertama syarat taubat, kita kena menyesal, hati kita kena menyesal dengan dosa yang kita buat. Dan menyesal itu syarat dia kerana Allah, bukan menyesal kerana bala. Itu syarat taubat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti berhenti dosa yang kita buat tu. Kita mesti berhenti. Taubat ni berhenti. Taubat ni tak mau buat. Dah kita taubat, nak buat apa? Dah dosa, kita nak buat apa?
Yang ketiga, berazam. Letakkan azam dalam hati, kita tak akan mengulangi dosa tersebut. Tu 3 syarat kalau dosa tu bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa tu bersangkut dengan perkara fardu, contoh sembahyang fardu ataupun puasa Ramadan, puasa fardu ataupun zakat yang wajib, bagi kita mestilah kita taubat dengan 3 syarat tadi, kemudian kita qada balik. Sembahyang kena qada balik. Jangan ra'i pendapat Ibnu Taimiyah, dia kata sembahyang tak wajib qada. Itu pendapat yang terkeluar daripada ijma' 4 mazhab. Jangan salah fatwa. Kita mesti qada sembahyang yang wajib, yang kita tinggal, barulah taubat kita diterima. Kalau dalam bab zakat, kita mesti qada, bayar balik zakat yang kita tak bayar. Begitu juga puasa, kena qada balik puasa. Banyak sikit bukan urusan, buat dulu. Saya bertanya Tok Guru dulu, almarhum Tok Guru Haji Zakaria, waktu saya masuk mengaji pondok tu umur 25, bulan 2. Umur saya 25 waktu tu. Jadi kalau saya cukup umur 25 bulan 3. Sebab lahir bulan 3, 12 bulan 3, 1975. Jadi sebulan lagi nak cukup umur tu. Jadi masuk pondok, kebetulan Tuhan takdir tanya Tok Guru, semayang saya lama-lama macam mana Tok Guru? Dia tanya duk semayang kan dulu. Semayang ikut waktu rajin buat, waktu malas tak. Lepas tu tak jawab depan Tok Guru, jawab dalam hati perut ya. Abang kata penyeh lagu tu kan, senyum tu. Qada dia kata. Mula-mula puasa berat, lama-lama ingat. Dah kita tinggal, buat macam mana? Kan? Benda tu memang Tuhan nak tanya, nanti ni buat. Waktu tu buat sunat, tak buat sunat. Saya buat qada. Sembahyang subuh, sebelum nak sembahyang subuh saya buat qada subuh. Kalau rajin saya tambah sembahyang sunat sebelum subuh, kalau malas buat qada saja. Sagi kalau pergi keluar dengan tubuh pasal sembahyang duha. Kalau ada qada buat qada, dia kata. Tapi waktu duha, sembahyang duha 8 rakaat. Kita qada buat lohor 4 rakaat, Isya 2 rakaat, cukup 8. Sebelum nak sembahyang zuhur buat sembahyang zuhur qada 4 rakaat. Selepas sembahyang zuhur buat sembahyang asar qada. Sebelum nak sembahyang asar qada 4 rakaat sembahyang asar, atau sembahyang mana tu buat tu. Tak ada teruk, tak ada sekali yang sembahyang qada tu jadi kanser kita, tak ada. Ataupun sakit perut lepas sembahyang qada, tak ada. Buat saja, mau kan tak mau saja. Jadi orang yang bertobat, dia tak mau dah tinggal sembahyang, dia akan qada lama. Sunat nantilah kalau umur kita panjang, habis kita qada tu. Saya ambil daripada umur 15 sampai ke umur 25, kita tinggal teruslah walaupun kita duduk sembahyang juga. Ada berapa, 18,000 ke berapa, 18,000 waktu lah. Nanti kira, tapi habis lah. Tu tak ada masalah apa kita qada, no? Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, jadi kalau tu dosa bersangkut paut dengan Tuhan, no? Ingat syarat-syarat dia tu. Kemudian seterusnya, kalau dosa tu bersangkut paut dengan manusia, kena ganti balik benda yang kita ambil, kena serah balik. Kalau benda tu dah hancur, benda tu dah hilang, kena ganti yang senilai dengan dia. Yang sama nilai. Kalau kita pergi ambil ataupun curi beg tangan orang, harga dia ketika tu RM50, maka kita bayarlah RM50 ganti benda yang kita ambil tu, baru diterima taubat kita. Dia tak boleh taubat terus, kerana dosa kita dosa yang bersangkut paut dengan makhluk. Ingat yang tu. Jangan takut. Jangan takut. Tu ada kawan curi duit 2,000 lebih, duit kawan dia dulu. Dia masuk pondok, dia bertobat, dia cari balik. Cari balik, himpun duit, pergi bayar balik. Pasal apa? Pasal nak selesai di padang mahsyar nanti, tak ada lah. Dan mati, tak ada. Habis kita. Sebelum nak mati ni biar selesai. Minta maaf kepada dia sungguh-sungguh. Dan Allah Ta'ala akan pelihara orang yang taubat. Dia tak akan kata apa-apa, insya-Allah.
Dia takkan kata apa-apa. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, orang yang taubat daripada dosanya, kerana orang yang taubat daripada dosanya dengan syaratnya diterima taubatnya oleh Allah. Tuhan terima taubatnya seperti tiada dosa atasnya, dihapuskan dosa dia. Apabila dihapuskan dosa dia, jadilah dia seperti bayi yang baru lahir, no? Ketika tu terimalah dia segala nikmat-nikmat rohani yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang sempurna iman dia. Maka bahawasanya orang yang berbuat maksiat, orang yang buat maksiat ni dan dosa, dan buat dosa, tiada adalah tempat duduknya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan manfaat bagi engkau. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaat bagi engkau, tiada tempat duduk manfaat bagi engkau daripada tempat duduk mencelakan dan menghinakan padanya akan nafsu engkau, padanya, pada tempat duduk tu. Jadi kata muallif rahimahullah ta'ala, nak cerita kedudukan orang buat maksiat ni apabila dia nak berhadap dengan Allah macam mana. Maka bahawasanya orang yang berbuat maksiat dan dosa, orang ni kalau dah kita buat maksiat, dah dia buat dosa, tiadalah tempat duduknya. Tempat duduk dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tu hanya yang manfaat, yang memberi manfaat pada dia, iaitu tempat duduk mencela dan menghina diri dia. Orang yang buat maksiat ni, dia dengan Tuhan tu tak ada tempat duduk lain daripada hina diri dan cela diri. Tu saja. Faham tak? Macam kita buat salah dengan mak kita, apabila kita menghadap mak kita, adakah kita gelak-gelak? Adakah kita happy-happy? Tak ada. Tak akan berlaku tu. Keadaan kita di hadapan mak kita hanyalah tunduk muka kita, minta maaf, buat muka sedih, menyesal, sebagainya lah. Tu saja keadaan yang selayaknya untuk kita apabila kita berhadap mak kita yang kita buat salah berpuluh-puluh tahun. Tak ada anak yang buat salah kat mak dia balik happy, dia balik apa, dia mesti tangkap lutut minta ampun. Begitulah kita dengan Allah. Apabila kita buat maksiat, keadaan diri kita dengan Tuhan tu hanyalah tempat yang sebaik-baiknya untuk kita cela diri kita. Kita cela, ya Allah, aku mohon ampun sungguh-sungguh dengan dosa aku buat. Tu. Ya Allah, aku ni hina di sisi kamu kerana aku melakukan maksiat. Tu saja. Tapi kita tengok keadaan diri kita apabila kita buat dosa. Kita tak ingat dosa kita, kita bergelak sana bergelak sini, kita lupakan terus dosa kita. Lepas tu kita harap rahmat Tuhan nak bagi. Macam mana Tuhan nak bagi? Kita harap doa kita dimakbul oleh Allah. Macam mana Tuhan nak makbul? Sombong kita dengan Tuhan. Tenang. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, tetapi tiada mencela engkau dan menghinakan engkau akan dia akan nafsu tu, pada hal-hal keadaan engkau tertawa dan suka hati kerana yang demikian itu dosa, berbuat dosa dan maksiat. Yang berlaku pada kita, kita tak cela diri kita, kita tak hina diri kita, sebaliknya kita tertawa-tawa, kita sono mengambil manfaat daripada nikmat-nikmat Tuhan bagi, daripada udara yang Tuhan bagi, daripada anak cucu yang Tuhan bagi, daripada rumah yang Tuhan bagi, daripada kenderaan yang Tuhan bagi, daripada makan yang Tuhan bagi. Tak malu makan sonok sedap sedangkan buat dosa dengan Allah yang memberi nikmat tu. Tu keadaan diri kita, no? Jauhlah kita dengan Allah, jauh. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, jangan jadi macam itulah, kita kena bertobat. Seperti memperbuat engkau dosa yang lain pula. Kita suka hati dengan segala nikmat-nikmat yang Tuhan bagi, dengan maksiat yang kita buat tu. Pasal apa dia kata kita suka hati dengan maksiat tu? Pasal kita ulang buat dosa tu. Selepas satu dosa,
Kita buat, kita tak bertobat, kita tak hina diri kita, kita ulang lagi dosa tu. Itu maksud suka hati. Tak rasa apa-apa. Maksudnya hati kita tu dah rosak, penyakitnya banyak. Sukar untuk kita ubati. Tapi boleh untuk kita berubat. Dengan kita mengaji yang macam-macam ni, ilmu macam ni, dia boleh berubat hati kita. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, maka hendaklah engkau celakan dia kan nafsu kau tu, dan engkau bersungguh-sungguh cela. Kena sungguh-sungguh cela nafsu kita. Kerana apa? Azab di hari akhirat, dalam kubur lagi pun amat pedih dengan sebab maksiat yang kita buat tu. Lagi menzahirkan bagai susah dan duka cita di dalam hati. Lagi kita letakkan kesusahan dan perasaan duka cita di dalam hati kita sebab kita ni pendosa dengan Allah. Zahirkan benda tu di dalam hati kita. Apabila kita nak semayang, apabila nak ambil satu juzuk daripada waktu kita sebelum tidur, kita nak bertobat, kita nak memperadabkan diri kita untuk bertobat lagi, kita nak baca Quran. Pasal apa? Pasal lepas baca Quran ni aku nak tafakur dalam 5 minit. Kita baca lah sebelum nak tidur. Kemudian kita menghadap kiblat, kita baca Quran dengan keadaan beradab, kita tutup Quran, kita mula tafakur, kita mula menghina diri. Apabila kita tak nampak dosa-dosa yang kita buat, tapi kita tahu kita buat dosa, kita cela sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal hati kita tertutup daripada nampak aib kita sendiri. Itu paling bahaya. Pasal apa? Bandingan dia, orang yang bawa berita, dia tak ada cermin belakang, ajin dah, tak selamat dia. Cermin tak ada. Orang yang nak keluar berjalan-jalan di pasar-pasar, di taman-taman, dia nak bersiap, tak ada cermin muka dia, tak ada cermin nak tengok diri dia. Tentulah penampilan dia tu tidak hebat. Tentulah dia sikat rambut tak elok, muka dia tak dapat tengok, penampilan dia tu tak hebat. Begitulah juga kalau kita tak tafakur, tak nampak diri kita, kita tafakur, kita tak nampak kesalahan diri kita, susah di hari akhirat nanti. Jadi kita menangis pasal apa? Pasal hati kita tertutup daripada nampak aib diri kita sendiri. Waktu tu bala yang besar. Tu bala yang besar ni bukan Covid. Bala yang besar ni iaitu kita tak menangis kalau kita tinggal ibadat, tak rasa susah hati. Itu bala besar. Kita tak boleh bangkit sembahyang tahajud lagi lah ni. Tu bala tu. Pasal sembahyang tahajud tu nak bela kita. Sebelum tidur kita tak boleh baca lagi suratul Mulk. Sepatutnya kita susah hati pasal suratul Mulk akan membela kita dalam kubur. Tu bala yang paling besar sekali. Bala yang paling besar, kita tak menangis, kita tak rasa susah hati apabila kita tinggal ibadat kepada Allah. Sedangkan ibadat ni untuk kita, ibadat ni untuk jaga kita dalam kubur, di padang mahsyar, jaga kita lepas mati, dijaga sampai masuk syurga. Tiba-tiba apabila kita tak buat ibadat, kita tak menangis. Sedangkan kalau hilang benda dunia daripada kita, kita susah hati. Tu bala. Semua orang kena bala. Saya kena bala, tuan-tuan kena bala daripada Tuhan, dan kita minta Allah Ta'ala angkat bala ni daripada kita. Bala apa? Hati kerah. Kerah hati. Sikit lagi, sikit. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, nak sampai dah. Dan engkau sungguh-sungguh lagi menzahirkan bagai susah, kesusahan dan duka cita dalam hati itu, dan menghina diri, seolah-olah seperti, bandingan dia seperti orang yang mati anak, yang dikasih kepadanya, kepada anak tu. Susah dan duka citanya dengan sebab kematian anak. Bandingan dia macam tu lah. Bandingan dia macam tu. Kita cari satu sudut daripada waktu kita untuk kita buat benda-benda yang macam ni. Ni amalan hati. Tajul Arus, amalan hati, tasawuf hati. Nak mengaji bab hati ni sukar, susah. Kalau di Kedah tu ada turu-turu dia, turu-turu yang boleh buka sampai kita jadi, sampai kita jadi orang yang baik, orang yang macam ni. Kemudian maka jika engkau perbuat yang demikian itu, nescaya mengganti bagi engkau oleh Allah Ta'ala
fa'il bagi mengganti tu. Oleh Allah, dengan duka cita engkau itu akan kesukaan. Tu nah. Apabila kita duka cita dengan sebab dosa kita, Tuhan akan gantikan di dalam hati kita perasaan apa dia? Perasaan sukacita, kesukaan. Kesukaan yang sebenar. Suka apa yang dimaksud di sini? Ni bukan suka duk berlari di taman bunga lagu duk menyanyi Hindustan tu, dah. Suka buat ibadah. Kita nak masuk ibadah tu sono. Sebab bersih. Kita nak sebut nama Allah, masuk sampai ke dalam jiwa. Tu suka situ. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Fatihah dengan nama Allah. Hati kita meletup, hati kita syuhud. Nama bagi zat yang wajib ada. Hati kita boleh menangkap semua tu. Kita sedang memuji Allah dan Allah mendengar kita puji dia. Tuhan yang aku sembah ni Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Masuk kesukaan dalam hati kita. Apa dosa tak ada apabila kita buat tu. Kita suka bangun tengah malam, kita suka baca Quran, suka. Sebut kata suka ibadat ni satu maqam, satu tapak yang asing. Sebelum daripada suka melakukan ibadat, kita kena paksa. Sebab tu apabila kita nak bangun tengah malam, kita kena tunggu bulan-bulan yang tertentu. Apabila kita nak bangun tengah malam, kita kena tunggu kawan-kawan yang tertentu. Nak buat ramai-ramai. Kalau nak buat sendiri, tak boleh. Kalau main suka ni, dia jaga sendiri. Dia jaga sendiri. Dari law ni, dia tunggu dah nak berjumpa dengan Tuhan tengah malam lagi. Itu suka. Lepas tu, dan hina engkau itu, Allah Ta'ala akan gantikan dengan kemuliaan. Dengan gelap itu, gelap hati itu, cahaya nur di dalam hati. Dan dengan hijab itu, terbuka daripada hijab di dalam akhirat atau dunia. Itu yang Tuhan akan gantikan kepada kita. Wallahu a'lam. Dan hikayat daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar rahimahullahu ta'ala. Dan adalah ia Syekh daripada Al-Abdal. Ini insyaAllah bulan depan pula. Dia ada huraian semua. Gelap itu cahaya nur, dan dengan hijab itu terbuka daripada hijab di dalam akhirat ataupun dunia. Tapi tak apalah, kita baca gitu insyaAllah. Siapa-siapa yang berhajat nak tahu apa tobik-tobik dia tu, bolehlah WhatsApp kat saya pun tak apa. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey. Apabila kita pergi ke masjid, kita orang belajar. Maksudnya kita hanya niat saya ke masjid, tapi kita dengar. Sebab dia kata sembahyang tu sunat, ilmu tu wajib. Okey. Ada banyak pendapat sini. Yang apabila kita masuk ke masjid ada orang mengajar. Nak sembahyang dulu ke ataupun terus kita dengar kuliah. Kalau ikut yang pernah saya dengar daripada Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia suruh buat juga sembahyang sunat 2 rakaat secara ringan, bukan di majlis tu, di belah-belah yang lapang lah. Kemudian masuk ke ke majlis ilmu tu. Itu perkataan Syekh Nuruddin Al-Banjari di Masjid Al-Umalai. Mengaji kitab apa terlupa dah, ada orang tanya. Kemudian pilihan yang kedua, kalau kita sembahyang pun tak boleh ni, pasal duduk hati duduk sana kan. Jadi boleh kita terus ke dalam majlis ilmu tu, iaitu kita niat i'tikaf. Apabila kita duduk, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali sebagai ganti sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ni ada juga yang meriwayatkan benda ni. Jadi boleh kita duduk terus, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali lah kita baca. Dengan niat i'tikaf, bukan niat sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita niat sembahyang tahiyatul masjid, dia tak jadi, pasal niat sembahyang tahiyatul masjid iaitu kita sembahyang. Ni kita tinggal sembahyang. Namun begitu pahala dia tak akan sama dengan sunat tahiyatul masjid. Yang tu wallahu a'lam. Okey. Apabila kita sembahyang tahiyatul masjid, kita boleh katakan waktu kita begitu dah waktu doa. Kita boleh
satukan niat kita sembahyang satu masjid dengan duha sekali. Ya, betul. Kerana sunat tahiyatul, okey, soalan dia, kalaulah kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dalam waktu duha ataupun waktu-waktu yang lain, bolehkah kita satukan dengan sembahyang duha? Ya, boleh. Kerana sembahyang sunat tahiyatul masjid ni dia martabat dia sunat mutlak. Dia martabat sama dengan sunat mutlak. Bukan setakat sembahyang duha saja, dia boleh disekalikan dengan sembahyang sunat sebelum subuh, apa-apa sembahyang sunat pun. Cara dia saja aku sembahyang sunat duha serta sunat tahiyatul masjid kerana Allah. Tu cara niat dia. Yang tu ada di dalam kitab-kitab fiqh lah disebut ni. Wallahu a'lam. Okey nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna saburan syakuran waj'alna adhkuru dhikran katsiran ibuddatan wa asila. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.